Antara paparan menarik hari ini, Kerajaan Madani berjaya gagalkan tuntutan waris Hulu. DAP akan pandukan suara Zahid. Parlimen Kuala Terengganu bakal pilihan raya kecil. Gelombang peringatan nasional lebih dahsyat berbanding PRU. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Laos berminat menjalin kerjasama dengan Malaysia menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi mendapatkan persijilan halal untuk produk keluaran negara itu. Bercakap pada sidang akhbar sebagai penutup lawatan rasmi 2 hari ke Laos, Perdana Menteri berkata perkara itu dinyatakan oleh rakan sejawatnya Dr. Sonsei Siponden dalam pertemuan kedua-dua pemimpin pada Selasa. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran 2 memorandum kerjasama serta masing-masing 1 memorandum persefahaman dan surat niat antara syarikat Malaysia dan Laos sempena lawatan itu yang membabitkan kereta api Tanah Melayu Berhad, Mutiara Perlis Berhad dan Tenaga Nasional Berhad. Kerjasama antara TNB dan EDL untuk menerokai potensi tenaga boleh baharu hidro di Laos dijangka memberikan pulangan RM460 juta hingga RM2.3 bilion setahun kepada TNB mulai 2025. Anwar berkata rakan sejawatnya juga memberi jaminan akan meneruskan sokongan kepada projek-projek yang membabitkan syarikat Malaysia di Laos. Perdana Menteri juga berkata lawatan sulung beliau ke negara itu berjaya membawa manfaat kepada Malaysia dalam menjalin hubungan dua hala yang lebih erat dengan negara serantau, terutama menjelang kepengerusian ASEAN 2024 oleh Laos. Lawatan rasmi Anwar adalah yang pertama untuk pemimpin Malaysia sejak 2016. Malaysia dan Laos menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1 Julai 1966. Ketua Menteri Sabah Haji Jino berkata, keputusan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu terhadap kerajaan Malaysia membuktikan bahawa tuntutan mereka tidak mempunyai locus standi. Haji Jino yang menyambut baik keputusan itu berkata ia turut mengesahkan pendirian kerajaan yang tidak mengiktiraf tuntutan kumpulan tersebut. Katanya Sabah berkongsi keyakinan kerajaan persekutuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita semakin hampir untuk membatalkan sepenuhnya award itu selepas keputusan ini. Haji J turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Madani kerana mengambil tindakan yang tegas untuk berdiri teguh dalam melindungi kedaulatan Malaysia. Katanya kerajaan negeri akan terus menjalin kerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan sehingga apa yang digelar sebagai tuntutan Sabah itu dibatalkan. Terdahulu Anwar mengumumkan bahawa Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda semalam menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara sebanyak RM62.59 bilion di negara itu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kemampuan menurunkan defisit fiskal kepada sasaran 3.5% menjelang akhir 2025 akan menjadi penentu kepada negara untuk mengurangkan hutang pada tahun-tahun berikutnya. Rafizi berkata sekiranya peratus itu dapat diturunkan berdasarkan sasaran dalam tempoh berkenaan, ia mampu memberi keyakinan pelabur antarabangsa bahawa negara mempunyai disiplin fiskal yang baik. Rafizi turut berkata dengan pengurusan perbelanjaan itu, pendekatan bagi golongan B40, M40 dan T20 perlu lebih tepat untuk mengukur kadar mampu belanja sesebuah isi rumah bagi memastikan subsidi dapat diberikan secara bersasar kerana ia melibatkan perbelanjaan sebanyak RM86 bilion setiap tahun. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Rafizi berkata permintaan Sabah agar peruntukan daripada kerajaan persekutuan disalurkan ke akaun amanah yang dipantau oleh kerajaan negeri perlu diselaraskan dengan Kementerian Kewangan. Dia berkata perkara itu akan dilihat dari semua segi. Selain banyak peraturan perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh kementerian yang perlu diteliti termasuk soal sama ada wang itu diletakkan dalam satu tabung amanah atau tidak. Mengenai usaha untuk membantu beberapa daerah termiskin di Sabah, Rafizi berkata daerah terbabit menerima peruntukan terbanyak daripada kementeriannya dalam tempoh Januari lalu hingga kini. Namun dia tidak menyatakan jumlah yang disalurkan. Dan ini akan berjalan. Cuma kita juga menerima hakikat bahawa ada situasi yang unik hanya di Sabah kerana banyak yang miskin ni mereka duduk jauh daripada sesama sendiri ataupun kadang-kadang dipisahkan dari segi logistiknya. Jadi dia lebih mencabar untuk menjalankan program-program ekonomi berkelompok yang ada lebih banyak peluang untuk membantu dari segi sustainability kan.
Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fuk berkata, DAP hanya berpegang kepada komitmen pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, meskipun MCA menggesa agar tidak membantu DAP dalam pilihan raya negeri akan datang. Katanya Ahmad Zahid telah memberi komitmen yang jelas berhubung perkara tersebut. Jadi saya dengar komitmen daripada pengerusi Barisan Nasional cukup baik. Jadi kita mengambil komitmen daripada pengerusi Barisan Nasional sendiri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata demikian mengulas mengenai gesaan Setiausaha Agung Pemuda MCA, Diana Wai Hau, agar parti itu tidak membantu DAP dalam menghadapi PRN. Jelas Anthony, kenyataan yang dikeluarkan oleh Wai Hau tidak mewakili Barisan Nasional. Itu pemuda MCA je, dia bukannya mewakili Barisan Nasional pun. Terdahulu, Wai mengeluarkan kenyataan agar parti memulaukan PRN selepas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Lokman Adam, dilaporkan menggelarkan MCA dan MIC sebagai biawak hidup. Gabungan UMNO, MCA dan MIC merupakan kerjasama politik tertua di negara ini sejak era Parti Perikatan iaitu 71 tahun. Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Ahli Parlimen PAS Ahmad Amzad Hashim di Kuala Terengganu pada PRU 15. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Fairuz Jafril membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan calon Barisan Nasional. Di kerusi Parlimen itu, Muhammad Zubir Embo, pengerusi Amzad Yusfariza Yusof mengesahkan keputusan itu ketika dihubungi media. Yusfariza berkata pihaknya akan memfailkan permohonan agar keputusan itu ditangguhkan sementara menunggu rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dia berkata jika Ahmad Amzad tidak memfailkan rayuan dalam tempoh 14 hari, Suruhanjaya Pilihan Raya boleh mengumumkan satu pilihan raya kecil untuk diadakan di kerusi Parlimen itu. Kita akan fail permohonan rasmi, so hakim akan dengar, dia akan putuskan dia akan bagi penggantungan penuh atau tidak. So kalau dia bagi penggantungan penuh, keputusan hari ini digantung. Dia tak ada kuat kuasa, jadi tidak akan ada pilihan raya untuk Parlimen Kuala Terengganu sehingga Mahkamah Persekutuan putuskan semua sekali. Pada 3 Januari, Barisan Nasional memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan pilihan raya PRU 15 di kerusi Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemamat mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said kemudian dilaporkan berkata, antara isu yang dibangkitkan dalam petisyen adalah dakwaan yang PAS menyogok pengundi menerusi bantuan kewangan daripada kerajaan negeri dengan program iPencen, iBelia dan iSiswa antara 15 hingga 17 November tahun lalu, iaitu beberapa hari sebelum hari mengundi. Mahkamah hari ini turut mengekalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di kerusi Parlimen Marang. Keputusan untuk Kuala Terengganu merupakan petisyen pertama terhadap keputusan PRU 15 yang dibenarkan mahkamah. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuanman berkata, analisis dibuat sebahagian penyelidik meramalkan gelombang Perikatan Nasional pada 6 pilihan raya negeri kali ini dijangka jauh lebih besar berbanding pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau berkata momentum PRN kali ini memperlihatkan angin perubahan rakyat yang ingin untuk terus menyokong Perikatan Nasional. Menurut beliau, antara sebab rakyat menyokong Perikatan Nasional apabila wujudnya kerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan. Pilihan raya umum dulu, ahli UMNO tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Ahli-ahli daripada Pakatan Harapan dia tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Sebab yang UMNO bersumpah wallahi wabillahi watallahi no Anwar no DAP. Yang PI pula bersumpah juga penyamun, perompak, sakau, hoya-hoy. Jadi ahli dia pegang kata-kata pimpinan. Tuan Ibrahim berkata pembohongan itu menyebabkan rakyat marah kepada UMNO dan PH. Kita baru 3 hari dibubar Dewan Negeri. Kita perlu nafas panjang, tenaga yang kuat. InsyaAllah pilihan raya kemungkinan diadakan pada bulan Ogos. Bermakna kita lebih kurang lebih pada sebulan lagi kita akan lunyaikan betul PH, lunyaikan betul UMNO Barisan Nasional. Tegas beliau, gelombang PN yang berlaku itu merupakan satu manifestasi dan kehendak rakyat di seluruh negara. Katanya siapa sangka PN mampu menang 14 daripada 15 kerusi DUN dan semua 3 parlimen diperlis pada PRU 15 lalu. Kedah menang besar, Kelantan, Terengganu okeylah. Memang kita jangka, sebagaimana kita jangka Selangor akan tumbang pada Perikatan Nasional pada kali ini. Sehubungan itu katanya antara 6 PRN sudah tentu fokus utama adalah di negeri Selangor. Bukan makna negeri lain tak diperhatikan, tapi orang melihat
keseluruhan pilihan raya negeri ini bergantung pada Selangor. Kalau Selangor tumbang, BN, negeri lain akan tumbang. InsyaAllah akan diroti dengan Negeri Sembilan, dengan Pulau Pinang. Tidak mustahil. Sekian rentasan Malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.